Hello, Assalamualaikum. Kembali kita di episod 3 podcast Cakap Je, podcast yang berbincang tentang isu-isu semasa yang santai, secara santai. Hari ini bersama saya Nabil Halimi dan saya Nadia Nazri. Kembali lagi kita minggu ni. Yes. Alright, how are you? Alhamdulillah, hari ni kita punya vibe dah beza sikit. Kita ada backdrop sikit, cakap je. Ni tambahan-tambahan kecil lah. Walaupun berkedut sikit lah this time kita around. baru dapat hot from the oven. Hot from the oven. So hari ni I think after a week kita tak ada episode. So we come back to a new episode today. Hari ni kita ada episod baru. Beberapa minggu ni kita tengok banyak isu-isu semasa yang berteraskan politik ni semakin hangat. Betul. Dan dekat setahun kerajaan yang kita ada, kerajaan perpaduan, kombinasi baru di Malaysia, kita nampak ada orang kata ni percaturan politik untuk menunjukkan kerajaan itu lebih stabil. Kalau kita tengok pun kita kerajaan kini ada 147. Betul, 147 sokongan, antara sokongan yang kuat sepanjang beberapa tahun sebelum ni kita tak ada. So kita ada satu topik ni aku nampak menarik lah, sebab ia berkait dengan kedudukan kestabilan kerajaan yang ada. Baru-baru ni ada recent move. Dulu ada langkah Sheraton, tapi sekarang dah tak ada langkah Sheraton. Okay. Sekarang ni kita tengok ada kedudukan MP Bersatu yang berubah. Alright. Disebabkan MP Bersatu ni dia made a statement. Dia kata saya sokong kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Dan dengan ini saya menyokong atas dasar kepentingan rakyat, atas dasar untuk memberi yang terbaik kepada kawasan masing-masing. Betul. Dan ia juga make a statement. Dia tidak berpaling kepada parti. It made very clear by all 4 MPs. Tapi dia jadi controversial sebab anti lompat parti ni. Ada yang question kenapa perubahan kedudukan dan sebagainya. So mungkin kita bincang sikit tentang isu inilah kan. Okay, so antara 4 MP yang terlibat tu adalah Kuala Kangsar, Labuan, Gua Musang dan Jeli. Yang semuanya datang daripada Bersatu. Okay, sebab tu Wan Faisal pun mengamuk. Baru-baru ni kita tengok dia mengamuk. So aku quite interesting. We go back a bit. Di zaman kerajaan Ismail Sabri, anti-hopping law was agreed during those time, diluluskan. Dan the reason why anti-hopping law diadakan adalah kerana pada masa ketika itu ada berlakunya perubahan kerajaan sebanyak 3 kali, betul? 3 kali. 3 kali di mana bertukar Perdana Menteri 3 kali berubah. Daripada zaman Tun M bertukar kepada Muhyiddin kepada Ismail Sabri. Yeah. Dan kita tengok kita adakan anti lompat sebab time tu rakyat penat dan there's no stability. Yeah. Dan we have that. After PRU 15 ramai yang tak ada katak ni kita dah tak nampak. So bila berlaku sebegini dia mengatakan kalau contoh you basically the technicalities on this lah yang I nampak sekarang ni, they question kenapa kedudukan MP Bersatu ni berubah dan dia tidak perlu ada perubahan dari segi new election or re-election sebab dia tak berpaling kepada parti punya prinsip. Dan dia tidak dibuang daripada parti, tak silap saya lah. So maybe you can explain a bit lah. So I think kalau kita tengok sebenarnya kita pun faham kenapa benda tu a bit controversial. Yes. Kerana pada dasarnya
kita memang introduce anti-hopping law untuk mengelakkan berlakunya katak-katak politik lah. Yes. Tapi bila dengan basically there are pro and cons lah. So they are finding ways to tetap menyatakan sokongan tanpa keluar parti diorang juga. So I think ni my personal opinion adalah sebenarnya apa isu utama dia? Isu utama dia adalah pembangkang tak mendapat peruntukan, betul tak? Betul, yes. So itu yang sering dibangkitkan lah dalam Dewan Rakyat oleh pembangkang juga. So dia simple je. Masa kita PH jadi pembangkang, dia berlaku rundingan bersama dengan government pada ketika tu. YB Bera. Kerajaan pada ketika tu. Dan menyatakan sekian ada beberapa syarat yang Pakatan Harapan suarakan, dan juga mereka menyertakan confidence supply agreement tu. So mudah je sebenarnya. Kalau pembangkang pun tak nak benda ni berlaku, sebab personally mungkin MP tu pula, people voted for me, orang undi aku, so I need to apa pun diorang punya kebajikan adalah lebih utama. So in that sense, in a way untuk mendapatkan peruntukan tu, they have to show support to kepimpinan PMX lah. Tapi sekarang ni kita berbalik. Macam tadi awal-awal I ada raise up a bit on kerajaan yang ada sekarang ni adalah kerajaan yang paling stabil dalam sejarah. Yes. Tapi mengapa masih perlu kita go through this way? Why MPs are not receiving the overall allocation? Maybe is there adakah peruntukan ini wajib ataupun ia tidak ada dalam akta sekalipun? Because what I see now, kalau kita ambil contoh di Kedah, I'm not trying to be biased this time around. Kalau kita ambil di Kedah, ada pembangkang 2 orang je. Dan kerajaan itu dapat peruntukan yang sama rata. Maka kenapa di peringkat persekutuan kita lihat ada sedikit controversial act ni lah. Maksudnya situasi controversial ni yang mungkin orang belum faham. Maybe you can explain a bit. Is it in akta yang maksudnya MP ni memang ada peruntukan ataupun sebenarnya tidak ada peruntukan pun? Dia a bit technical lah. Tapi I have to quote Datuk Sri Saifuddin Nasution, which dia explain dalam parlimen sendiri, mengatakan sebenarnya dalam akta tak ada pun cakap yang ahli parlimen ada peruntukan. Dia peruntukan Perdana Menteri yang disalurkan kepada ahli parlimen. So berbalik pada pokok pangkalnya, kalau nak dapat, then the pembangkang patut sit down together and hantar seorang wakil, ketua pembangkang untuk berunding. Masalahnya sekarang berunding pun tak nak, apa pun tak nak. So mungkin 4 MP ni dalam keadaan terdesak, di mana diorang pula I need to perform lah dekat kawasan I and utamakan rakyat kat kawasan I. So they have to do what they have to do. Maksudnya mereka perlu bertindak dari aspek mengenepikan ego dan meletakkan kawasan mereka sebagai benda yang utama. Dan saya setuju. Maksudnya saya pun ada buat sedikit I did some research on this, in which the allocation is allocation ataupun amount peruntukan tersebut adalah peruntukan Perdana Menteri, yang di mana atas dasar Perdana Menteri ni akan contribute to kawasan ni dan sebagainya lah. In which I do agree in the terms yang untuk stability, pembangkang sepatutnya perlu ke depan dari segi berbincang, maksudnya berbincang dengan dan adakan siasat ini. Tapi ada juga yang mungkin sampaikan bahawa kerajaan ni dah stabil, apa yang kita takut, kenapa kita tak bagi sama rata kan? Ada a few people yang raise up this intention, tapi my point of view still stand. Dari segi kestabilan ni, pembangkang harus get in, discuss apa reform yang dia lakukan. Tapi I don't think pembangkang yang sedia ada ni adalah pembangkang yang kuat.
Do you agree with that? Actually I macam sentiasa terfikir bila berulang kali dicakapkan oleh PMX macam runding, betul tak? So I macam apa yang susah sangat kan? Macam can you guys like just get together and okay, pergi berunding. I tak faham, rather than kena repeat untuk adakah rundingan. Tapi adakah apa yang berlaku di persekutuan ini akan juga ada ripple effect di peringkat negeri barangkali? Mungkin kita lihat di Selangor misalnya, ada dua parti politik perpaduan, iaitu UMNO, 2 seats, in which do you think there would be instability ataupun perubahan angin di Selangor just because of what's happening in federal, ataupun di negeri-negeri lain yang barangkali seperti Pahang, Pahang yang you know still tak ada anti lompat parti ni? And if I'm not mistaken, yang negeri pertama yang introduce anti-hopping law is Penang. Betul, Penang. So negeri-negeri lain pun sepatutnya ke depan jugalah dalam menjuarai isu ni kan. Maksudnya nak memastikan stability tu, sebab kita pun tak nak benda ni berulang. Dan just to state on record, peruntukan untuk kawasan parlimen tu bukannya tak ada untuk mereka yang tak menyokong. Ada, tapi disalurkan secara terus kepada contohnya pejabat daerah dan sebagainya. So nak cakap zero pun tak betul jugalah. So okay. Dan I think we had enough with all this you know controversial dan sebagainya. Dan I think straight to the point, pembangkang just go and deal. Deal, sit down with TPM, make sure that you letakkan kawasan you dan rakyat you utama lah kan. And list out what you want, apa yang contohnya reformasi institusi ke apa ke dan sebagainya. Then attach with confidence supply agreement, dah khalas. Takkan ada berlaku benda ni. Daripada sibuk main retorik perkauman dan sebagainya, I think the best is you know sit down and deal lah, be a gentleman lah. I mean for good sake kan. Okay. So to first things first on our topic. So sekarang ni apa lagi ya? Okay, kita recently I think last week sebab kita pun orang muda kan. Okay. So kita dapat tengok di mana Syed Saddiq, ahli parlimen MUA, okay, dia basically disabitkan bersalah dan dihukum atas 4 pertuduhan. So dalam pada masa kita menghormatilah keputusan mahkamah terhadap apa yang berlaku, dan after keluar dia daripada mahkamah tu, dan dia terus buat PC kan, dan petang tu pun dia buat PC bersama Muda yang menyatakan Amira Aisyah sebagai timbalan akan menjadi pemangku presiden sementara dia settlekan lah. Dia first woman president lah, Muda kan? Betul? First woman president. Although pemangku lah. Okay. So dalam kes Syed Saddiq ni, walaupun orang rasa sebenarnya dia ada lagi Mahkamah Rayuan, dia ada lagi Federal Court. So we'll see lah what happen. Cumanya concern kita nak lihat what will happen to Muda. What do you think will happen to Muda? So I think apa yang berlaku pada Syed Saddiq is something to learn lah. And I think for all younger politicians wannabe dan sebagainya, I think it should become a lesson, a moral lesson yang patutnya kita ambil dari segi nilai, maksudnya integrity tu tinggi, dan no one is safe, you know, no one is above the law. And dan Syed Saddiq pun said it. I remember dalam Twitter ada dia punya statement di Twitter, no one is above the law, in which what is happening now should be taken as a moral lesson for everyone lah, especially the younger politician. Maksudnya muda-muda ni pun kita kena make sure apa yang kita lakukan
is what is needed to be done, follow the right thing. Dan I think he, like you said, kita hormat keputusan mahkamah, but then on the technicalities, daripada segi teknikal, daripada peringkat sekarang ni mahkamah tinggi yang sabitkan kesalahan. Dia masih ada mahkamah rayuan untuk dia go through. Betul. Maksudnya dia kalah, dia masih boleh bawa ke mahkamah persekutuan. Dan after mahkamah persekutuan tu, then set off you go. Kan? So I think kita punya sistem ni, kita tak boleh kata tak adil. Dari segi judiciary system ni, dia ada pembahagian institusi kuasa, kehakiman. So dan bagi saya, kita perlu faham bahawa dia masih ada ruang dan masa untuk fight for his right, dan go against, also forget about the case and this. Bila tiada Syed Saddiq, yang kita lihat dia ni sebagai ikon dan figure kepada parti muda ni. Maksudnya tanpa Syed Saddiq, people takkan kenal pun muda ni. What is muda? He is the front man lah. Dia front man. Maksudnya kalau muda equals to Syed Saddiq. So now the hero is not there. So he came off sebab dia dah ambil keputusan. So apa future? What is the future? And I think for me, sekarang ni muda dalam satu arus di mana akan ada perubahan dari segi kematangan parti itu tu. Dan kita lihat Syed Saddiq gentleman, dia tahu dia ada case, take it off. That one I think we give credit I give credit for that lah. He's that MVP for now kan. Maksudnya he take responsibility. This should be an example to other politicians, especially the older ones. Dan I think untuk future muda ni, dia ada peralihan kematangan. Dan di sini adalah cabaran untuk YB Amira Aisyah untuk membuktikan bahawa muda bukanlah semata-mata untuk Syed Saddiq. Betul. This is the moment of truth for muda to show to the people that mereka ini adalah kuasa ketiga yang sebenar. Sebab kalau kita ikutkan dulu, dia, you know, I have to give credit. Ada beberapa perkara yang mereka bawa ataupun juangkan adalah, maksudnya ada idealism yang baik. Dan this is the time untuk Amira Aisyah curate a new image dari segi image muda yang setiap kali je Syed Saddiq. Setiap kali je Syed Saddiq. So sekarang ni apa yang ditawarkan adalah time untuk muda bawa ke depan pimpinan-pimpinan muda yang lain, yang I think datang daripada pelbagai background. Tapi kita kena ingat, dalam sejarah politik Malaysia ni, parti yang start from nowhere macam Parti Keadilan is the only survivor now, yang nampak masih ada daripada nothing, masih relevan, dan sekarang sebesar-besarnya, dan Perdana Menteri adalah daripada parti tersebut. So adakah muda dapat menjadi sebuah parti seperti itu, atau dia akan mati seperti parti-parti kecil yang lain? So my point of view, if Amira Aisyah can actually maneuver this, mungkin pemilihan she can fight Syed Saddiq. Okay, I agree. And cumanya untuk muda, I think the first task kan, sebab yang I think I remember Syed Saddiq mengatakan bahawa dia tak nak, maksudnya politik individu, maksudnya macam you cakap Syed Saddiq equal to muda, faham tak? So again, this is the time for them to prove lah. Yes. And by putting Amira Aisyah there, I think the first thing diorang kena buat adalah pemilihan. So they never did their pemilihan. So this is keadaan yang I fikir sesuai. Maksudnya okay, dia sekadar pemangku dulu. So alang-alang kita pun nak macam structure things, so might as well just do pemilihan and carry the party forward. So maksudnya now the ball's on Amira Aisyah court lah. To do a pemilihan atau tidak, to fight Syed Saddiq or not. And kita kena faham criticism di mana tidak mengadakan pemilihan ni bukan je datang daripada orang luar, tapi ahli-ahli parti muda juga. Betul, I agree with that. Maksudnya diorang ni, they want to see change. Tapi kalau pemilihan pun tak boleh buat,
Ada a baggage there lah kan. So they need to go beyond a personality, which is Syed Saddiq in this case. So and kita lihat sebenarnya muda pun ada ramai bakat-bakat professional. So it's time untuk they step up, restructure and figure things out, how to move forward dalam ketiadaan Syed Saddiq. I think dari segi that is being relevant. Maksudnya menjadi sebuah parti yang masih relevan dan diterima. Namun ada satu persoalan, adakah akan berlakunya perubahan ataupun ahli-ahli yang setia, maksudnya maksudnya ahli-ahli yang atas pagar yang bersama muda disebabkan kebersihan, maksudnya the cleanliness, no corruption, integrity, but now presidennya disabitkan kesalahan. So dia macam tergugat lah. So if I was atas pagar, aku akan keluar. Aku akan choose a different party. You have a lot of other party here. You have UMNO, you have Keadilan. So you have DAP, you have a lot. Dan you atas pagar, maksudnya you masuk muda sebab you percayakan perjuangan. But now dah disabitkan kesalahan di peringkat mahkamah tinggi. So what do you think there would be a wave yang mana half of the members would just go away, would just not be active? I think benda tu akan berlaku sekiranya diorang masih lagi berpegang pada politik personality, because I would say like kita judge individu lah, bukan macam, maksudnya ada dakwaan-dakwaan dalam setiap parti pun ada melakukan penyelewengan, rasuah dan sebagainya. So it's not fair to judge the party by an individu. So in this case, kalau diorang masih lagi berpaksikan politik personality di mana diorang still rasa, oh I join muda because of Syed Saddiq, they might leave. Tapi if I join muda because of the idealism, maksudnya kalau tanpa Syed Saddiq pun dia percaya pada idealism tu, dan orang-orang lain contohnya seperti Amir Aisyah dan sebagainya yang mampu membawa lagi idealism yang sama, then they will stay for me. Yeah. So I think muda kita boleh like slowly deduce lah, like my hypothesis, dia orang boleh survive, but then perlu ada cabaran yang besar jugalah. Cabaran yang besar dan perlu ada pemilihan. Yes. That's the first thing they should do. Yeah. So Amira Aisyah versus Syed Saddiq, or jawatan presiden tidak ditandingi. It's their strategy to do lah, but kita as a whatever we discuss here is to see, kita cakap je, and we want to see the correlation of the party and how they can move forward. Yes, betul. So enough with I think muda, kita ada MP, tak habis lagi politik hari ni, like pam seminggu baru tinggal lah episod terus banyak. Okay, tapi bila scroll Twitter kan, you terjumpa tak satu video ni? Dia cakap yang di mana dia cakap ayah dia bernama Lim Kit Siang, anak dia nama Lim Guan Eng. Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng ni dua beranak. Lim Kit Siang dan Chin Peng, apa hubungan mereka? Sepupu. Okay. So, and then dia cakap, siapa Chin Peng? Ketua komunis. So, you came across that video ah? Ada. Pernah. Dia macam akak Fesi kan, yang reminds me of akak Fesi. Zaman-zaman sekolah lalu. Dia macam komunis. Dia nak orang jawab. Aku ingat ni zaman sekolah dulu lah, kalau ada camp apa-apa kan. And masalahnya, even fakta dia salah, orang jawab kat bawah. Komunis juga, jawab juga. Ni siapa lah? Ni MP. Kepala batas. Oh ni, Dr. Siti Mastura. So what's your thought on that video? Aku kan dari episod lepas, I think quite heavy lah kan. I just feel last episode ada MP Langkawi coming from PAS. This
Kita patut buat award lah. I think kita kena buat Award award. apa? Award parti. I tak tahulah, nanti I think of it lah next episode kan. But coming from parti agama Islam PAS, I tak tahu lah. Tak tahu nak kata apa kan. Tak tahu nak kata. For me dia banyak effect lah. We can laugh about it. Kita boleh laugh about it, but some might say it's true. Ada setengah orang akan cakap benda ni betul. Ya, orang yang tengok kat TikTok tu, yang tak semak fakta tu. You tak semak fakta dan just rely on infografik yang disebarkan video. Itu antara cabaran I think dalam politik sekarang, which I think this is cheap politics, politik murah. You involve not just satu parti tau, not just Malaysian party, not just DAP here. It's very clear lah kan. But I just read somehow dalam ada one of the news, dia inform that Singapore dah bagi some statement to Wisma Putra. Oh, ya ke? Wow. So it's like a world, neighboring country punya problem, because you get involved with their dia mengaitkan Prime Minister. Former Prime Minister lah. Prime Minister. Dah lah nama dia Lee Kuan Yew. Dia begitukan Lim Kuan Yew sebab dia nak samakan. So benda ni dikaitkan pula dengan Singapore. So for me macam malu lah. Malu, cause you imagine you are making a mockery of the father of Singapore. The former Prime Minister ni, dia lah the guy who modernized Singapore from nothing. So yelah, kalau aku, someone make a joke ataupun of my country, and suddenly out of nowhere, and of course lah kita ambil benda ni serious. And I think this is young MP as well, muda, and dah muda-muda pun you bawa politik, dinosaur yang tak check fakta. You sell something that is not true. Yang terang-terang kalau you buat pembacaan, keterangan ni tak betul. Dan I mean like basic kot. Lim Kuan Yew and Lee Kuan Yew, itu pun you didn't get the fact right. Yes, true. Dan I think apa yang dia cuba bawakan ini adalah satu naratif jahat. And this is bad narrative, and this is not healthy politics. I'm sorry to say, PAS, you are the worst party for now. Maksudnya you ada pembangkang yang main naratif yang dah lama sangat dimainkan, yang mana you boleh sebenarnya bawa idea-idea yang bernas. Lagi-lagi you datang daripada umur yang muda. And she's also a doctor. You ada doktor falsafah. Kan? And you play about perkauman lah. Come on, can be better. Kan? And then kita tengok dekat parlimen pun, apabila media cuba nak mendapatkan komen dia tak memberi kerjasama lah kan. So I think, and dia pun dah pergi bagi keterangan sebab ada kertas siasatan yang dah dibuka. So saya mangsa politik lah. Tak, kali ni tak boleh cakap PAS lalu bila tulis dekat lah Facebook, dia kata admin dia salah. Okay, nanti dia minta maaf lah. Tapi ni dia tak boleh cakap admin dia salah sebab dia yang cakap. So I don't know. Mungkin in the near future dia akan minta maaf kan. Selalu style politik perkawaman ni macam ni lah. You say then you apologize kan. Usually. Tapi the problem is bila you say, video tu mendapat tontonan yang banyak. Bila you minta maaf, orang dah tak tengok yang tu yang minta maaf tu. So orang dah plant in their mind, yang orang yang ratusan ribu yang tengok ni, oh betul lah dia orang ni komunis, faham tak? So I think pada tahun 2023 ni, it's beyond me yang masih lagi memainkan politik fitnah. Aku ingat this kind of politik masa aku get to know politik lah. Maksud time tu aku form 1. Dan I like to tengok parlimen dan sebagainya. Dan I like to. Form 1 masa tu tahun berapa?
2000. So I nak buat perbandingan 2008 tahun. lah. Oh, okay. Belasan tahun yang lalu lah. Belasan tahun yang lalu. Kita dah lalui benda ni. Kita dah dimomokkan even zaman bahawa dia ni Cina, you cannot, you cannot. No, this is the mentality yang kita ada sekarang, coming from a young politician, yang mana kita patut bawa nafas baru. I mean, I don't have problems kalau you dalam parti agama Islam, parti yang membawa idealisme Islam itu, you should put an example. You bukan main politik murahan macam ni. You patut bagi contoh. You tengok, I remembered arwah Nik Aziz, arwah Tok Guru Nik Aziz. He is the fundamental example di mana zaman kejayaan PAS tu, betul, orang hormat. Sebagai satu parti pembangkang yang dulu dihormati dan memahami masalah rakyat tu dengan baik. And dia bawa ketengahkan polisi-polisi ataupun knowledge, wisdom yang baik dalam parlimen. Dan apabila dia bagi kritikan tu, kritikan membina lah. Dia membina dan I think this is a lost case to PAS sebagai parti yang lama, yang bersejarah, penuh dengan sejarah. Tapi right now, apa yang diorang boleh jual ni adalah hanyalah naratif agama dan kaum. In which benda ni patut dah lama dah you letak tepi. This is not the time where kita hanya sembang pasal agama, kaum. No, it's about sekarang ni India pun susah, China pun susah, Melayu pun susah, and then bangsa-bangsa lain pun susah. It is a crucial time where we need to stand together, not just pembangkang. Pembangkang sekarang ni bukan pembangkang yang lemah. Dia ada kerusi yang banyak juga. Dan patutnya dia ada pressure untuk make sure current government sekarang ni boleh buat perubahan yang diimpikan. And I think my personal opinion adalah PAS pada ketika ini adalah PAS yang paling lemah. Weak, the weakest. And if benda ni continue, I'm afraid for our future generation as well lah. Maksudnya kalau benda ni terus dimainkan dan dipercayai. And I saw a video juga ahli parlimen Matang Pauh, Fawaz, Ustaz Fawaz, di mana dia cakap pada Anthony Loke yang pasal ferry. Yang pertama, Pematang Pauh tak ada ferry pun. Okay, tak apalah, itu tak apa lagi. So rupanya persoalan dia cakap 3 ferry ada trip tu 3 ferry bergerak, 1 ferry tak bergerak. So dia kata ferry yang tak bergerak tu adalah ferry yang rosak. So Anthony Loke cakap, oh tak, tu bukan rosak, itu adalah standby sekiranya yang 3 ni tak dapat berjalan. So benda-benda tu macam melihatkan ahli parlimen dari PAS ni, dia seolah-olah macam macam mana you boleh menang kan. Dia macam tanya je lah soalan. Boleh lah. In which aku rasa you are members of parliament lah. You can see you debate you korang berdebat dalam satu dewan. I'm fine. Berdebat lah kalau benda tu bermakna. Tapi kita ada phone sekarang ni. You ahli parlimen, Anthony Loke pun ahli parlimen. You tahu dia ni menteri Kementerian Pengangkutan. You can write a letter, you boleh tulis surat, tanya penjelasan sebelum you tanya soalan yang tak membina ni. Kan? I pun tak faham. Kadang-kadang I jam juga kan. Dalam perkadaran maksudnya mereka diberi ruang oleh PAS dan MP-MP muda jugalah untuk bertanding. Tapi akhirnya apabila kita tak meletakkan orang pada tempatnya, then we get lah all this. That is when kita nampak ada orang akan question. I ada baca when pembangkang ni lemah, kerajaan ni ada baik dan buruk. Every government has the right and good bad lah. Maksudnya bila tak ada check and balance, when this side dah memang macam ni, this side goes up, how do you make sure things are in the middle? Betul. So aku rasa it's time untuk kita, maksudnya pengundi, rakyat tu sendiri untuk menilai, bukan sahaja dari segi
tengok video, percaya. And even you guys tengok podcast ni pun, you guys need to check the fact lah. Yeah. Ada mungkin some parts yang you guys boleh argue dengan I, you guys boleh argue dengan Nadia, but you know, I just feel that we need some new ideas sebab here lah. For us pun kita meraihkan perbezaan pandangan. Yes. And maybe dengan podcast ni you guys menemukan pandangan yang sama. Mungkin ada yang macam, I tak setuju pun kita raihkan juga. So I think that's for this week lah. That's for this week lah. Penat this week tiring tu. Aku rasa macam topik first pun dah politik, second politik, third pun politik, and it's nanti maybe next episode we can talk about setahun Kerajaan Perpaduan. Sebab dah setahun kan. So kita nak list down, mungkin kita discuss about yang you know achievement within this 1 year, apa kerajaan, apa kekurangan, apa pendekatan yang ke depan kan. Then plus kita boleh add on maybe we discuss about the current news jugalah. Kita akan raise up the hot issues and so along the week memang crazy Malaysian politics is crazy dah tak payah tengok drama, tak payah tengok Netflix sebab kita ada politik Malaysia. So I think kita think this week thank you everyone. Terima kasih semua. Jangan lupa tonton di YouTube dan dengarkan di Spotify, dan jangan lupa juga subscribe to our channel di TikTok, YouTube dan Spotify. Yes. So kita jumpa lagi minggu depan, InsyaAllah. Cakap je. Bye. Bye.